Salam sejahtera. Menteri Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam menekankan lagi bahawa hukuman mati kekal sebagai langkah pencegahan yang berkesan terhadap pengedaran dadah. Encik Shanmugam yang juga Menteri Undang-Undang berkata demikian dalam satu sesi perbincangan dengan sekitar 80 beliau. Dialog itu bertujuan memahami pandangan golongan muda terhadap dasar-dasar utama negara. Walaupun Encik Shanmugam akur bahawa wujud pelbagai pandangan di tengah-tengah penduduk yang semakin bersikap liberal, dia berkata sebahagian besar rakyat Singapura masih menyokong dasar-dasar sedia ada. Beliau turut menggesa golongan belia agar berhati-hati terhadap kandungan di wadah online. Let's say that's another 20,000-30,000 lives saved from drugs. That's a lot of lives saved. You don't read about all this in the social media, do you? Nor do the activists tell you about any of these things. They put up the photograph of one person who is on death row and say, look at this cruel state that is going to kill this person. State-sponsored murder. They don't tell you about 20,000-30,000 lives we have saved from drugs, and certainly far more lives than the people who are on the death row. Encik Shanmugam juga menjawab soalan tentang sejauh mana undang-undang ketat diperlukan serta proses memberi pengampunan kepada banduan yang menjalani hukuman mati. Dia menekankan perlunya pendirian yang tegas diambil untuk mencegah kesan buruk penyalahgunaan dadah dalam masyarakat. Dan ini katanya termasuk pendekatan Singapura terhadap ganja. If we agree that it should not be legalized, then class 1, class 2, it becomes a question of judgment. As a policymaker, I'll keep it in class 1 because I find that people start with marijuana and cannabis, and if you're soft on it, they move on to heroin and fentanyl and other things. So that's why we take a tough position. Kadar faedah akaun khas dan Medisave SMA bagi tabung simpanan pekerja CPF akan dinaikkan kepada 4.04% setahun pada suku keempat tahun ini. Lembaga CPF serta HDB mengumumkan demikian hari ini. Yang merupakan kenaikan kedua selepas kadar tersebut naik kepada 4.01% pada suku ketiga tahun ini, iaitu kenaikan pertama sejak 2008. CPF dan HDB menyatakan kenaikan itu disebabkan peningkatan dalam hasil purata 12 bulan bagi sekuriti pemerintah Singapura sepanjang 10 tahun lalu, yang mana kadar faedah SMA ditambat. Kadar faedah bagi akaun biasa OA dan akaun persaraan RA pula kekal tidak berubah masing-masing pada kadar 2.5% dan 4% setahun. Pencarum CPF berumur di bawah 55 tahun akan terus memperoleh faedah tambahan 1% setahun bagi $60,000 pertama gabungan simpanan mereka. Mereka yang berumur 55 tahun ke atas pula akan menerima faedah tambahan 2% bagi $30,000 pertama baki simpanan mereka dan 1% bagi $30,000 seterusnya. Kadar faedah konsesi untuk pinjaman perumahan HDB juga tidak berubah dalam tempoh Oktober hingga Disember, iaitu 2.6% setahun. Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan NTUC menggesa pemerintah dan syarikat-syarikat agar memberi elan latihan kepada pekerja yang meningkatkan kemahiran mereka. Ia sebagai mengiktiraf pekerja yang melaburkan masa dan usaha untuk mendapatkan latihan demi membantu mengurangkan jurang kemahiran mereka. NTUC membuat saranan tersebut menyusuli sesi pendampingan gerakan buruh itu yang mendapati bahawa sokongan keuangan kekal sebagai punca utama pekerja masih tidak meningkatkan kemahiran mereka. Menurut NTUC, elan latihan itu boleh dipadankan dengan sebahagian peratusan gaji pekerja. Ia juga menyarankan majikan supaya memberikan cuti kepada pekerja apabila mereka menjalani latihan. Ini memberikan mereka jaminan bahawa gaji atau cuti tahunan mereka tidak terjejas. Selain itu, gerakan buruh juga menyarankan agar pemerintah melanjutkan subsidi kepada pekerja yang mendapatkan ijazah atau diploma kedua mereka. Menurutnya, ia akan membantu pekerja membangunkan kepakaran dalam bidang baharu serta dapat mengikuti permintaan sektor-sektor baharu dan memudahkan peralihan kepada kerjaya yang baru. Working people, Singaporeans, will have to acquire
both deeper skills in their current jobs and access broader breadth to be relevant in the uncertain economic development. Workers, especially in between jobs or in transition to pivot to new industries, who are undergoing longer courses to acquire new and deep skills, will need greater support. Menteri Kedua Undang-Undang Edwin Tong berkata terdapat keperluan untuk menangani jurang dan mengatasi kelemahan pada keselamatan digital di Singapura. Tahap capaian internet yang tinggi di negara ini, kata beliau, juga menimbulkan bahaya online, terutamanya bagi golongan muda. Berucap di satu persidangan perundangan dan teknologi, Encik Tong merujuk kepada negara-negara yang sudah bertindak untuk menangani ancaman dan bahaya seumpama itu, sambil mengatakan bahawa Singapura juga tidak terkecuali. Singapura, kata Encik Tong, harus terus meneliti dan menyimak undang-undangnya bagi memastikan agar ia seiring dengan fenomena bahaya online. Sekalipun beliau akur bahawa memahami dan menangani bahaya online adalah satu proses yang berterusan, Encik Tong berkata adalah penting untuk memahami ciri-ciri dan mekanisme yang dapat mencegah bahaya sedemikian. Online harms often involve an important third party, which is the internet platform and the proliferation of information on that internet platform. In the context of online harms, these platforms enable perpetrators a new way, a very efficient way, I might add, to reach their victims. How these platforms have been designed and the algorithms which determine what their users see have been found to contribute to the prevalence of online harms. Perkhidmatan Digital dan Perisikan DIS baru, Angkatan Bersenjata Singapura SAF akan menjalani ujian terbesarnya setakat ini dalam satu latihan ketenteraan besar-besaran di Amerika Syarikat. Buat julung-julung kalinya, DIS akan menyertai latihan Forging Saber yang akan membantu SAF menilai maklumat di lapangan dengan lebih baik lagi di samping mengerahkan aset dengan lebih berkesan. Lebih 1,000 kaki tangan dari Singapura terlibat dalam latihan 2 tahunan itu. Tepat, pantas dan cekap. Latihan Forging Saber meletakkan aset SAF melalui senario yang rumit dan realistik. Maklumat dikumpul dan diproses di pos kawalan ini membolehkan askar-askar mengambil tindakan terbaik. Ini membolehkan mereka menyerang sasaran dengan tepat sambil mencegah kemalangan jiwa atau harta benda yang tidak diingini. Ditubuhkan pada Oktober lalu, DIS bertujuan disepadukan dengan perkhidmatan lain seperti tentera darat dan tentera udara. We've also introduced a lot more urban terrain within the exercise that allows us to deal with targets that are moving within the urban terrain. That adds more complexity for our strikers as well as our sensors to identify targets. So this kind of increases the fidelity of the training. Selain daripada meneroka keupayaan baharu, latihan tersebut juga membantu SAF mengesahkan keupayaan sedia ada.